Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah SWT kerana di pagi yang berbahagia ini dan di bulan yang penuh keberkatan ini kita telah diberi ruang dan peluang oleh Allah SWT untuk sama-sama dapat menyertai kursus orientasi Badan Kepimpinan Sekolah peringkat Sekolah Kebangsaan Kerayong. Dan insya-Allah pada kali ini Ustaz telah diamanahkan selaku mentor untuk menyampaikan kursus orientasi Badan Kepimpinan Sekolah yang mana pada hari ini kita akan berkongsi info dan maklumat berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab pengawas SRS ataupun Sekuat Rakan Surau. Ustaz harapkan kamu semua dapat memberi fokus dan tumpuan sepanjang penerangan di dalam video ini. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita mendengar bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Maksudnya, dan ketika mana Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Maka para malaikat berkata, tidakkah kamu menjadikan di atas muka bumi ini makhluk yang akan merosakkan dan menumpah darah sesama mereka, sedangkan kami sentiasa bertasbih dan memujimu? Maka Allah berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang engkau tidak ketahui. Daripada mafhum ayat Al-Quran itu tadi jelas menunjukkan kepada kita bahawa kejadian manusia di atas muka bumi ini mempunyai hikmah dan rahmat yang tersendiri. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, yang mana setiap manusia itu mempunyai fitrah semula jadi sifat-sifat kepimpinan. Kerana itu Allah menjadikan manusia itu mempunyai akal berbanding makhluk-makhluknya yang lain. Nabi SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi atau kama qala. Hadis riwayat Muslim. Yang bermaksud, ketahuilah setiap daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin
bertanggungjawab ke atas orang yang dipimpinnya. Sememangnya fitrah seorang manusia itu dilahirkan untuk memimpin orang yang berada di bawah tanggungannya. Orang yang diberi amanah untuk memimpin akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT di akhirat kelak, sekiranya tidak menjalankan amanah yang diberi kepadanya. Tahukah kamu siapakah pemimpin yang terhebat dan paling dihormati di dunia ini? Ya, sudah tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi pemimpin yang hebat dan dihormati, kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sudah tentu orang yang berilmu itu adalah makhluk ataupun insan yang mulia di sisi Allah SWT. Sedangkan orang yang tidak berilmu akan dipandang hina di sisi masyarakat. Bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang berilmu pengetahuan? Kita perlu banyak membaca. Yang kedua, kita perlu banyak bertanya. Yang ketiga, kita perlu mengeksplorasi sendiri ilmu-ilmu baru. Dan yang keempat, untuk menjadi pemimpin yang berilmu pengetahuan, sekurang-kurangnya kita perlu menguasai 3 bahasa. Ciri yang kedua ialah berkemahiran. Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, kita perlu mempelbagaikan kemahiran, seperti kemahiran berkomunikasi, kemahiran berdiplomasi, kemahiran berdiskusi, dan kemahiran mengurus. Sekiranya kita tidak mahir untuk mengorganisasi sebuah badan atau persatuan, maka kita ini bukanlah seorang pemimpin yang hebat. Ciri yang ketiga iaitu bijaksana. Seorang pemimpin yang hebat perlu bijak. Sekiranya tidak bijak, maka pemimpin ini akan dipandang rendah oleh orang bawahannya. Ciri seterusnya, perlu ada sifat amanah dan bertoleransi. Seterusnya, perlu ada wawasan yang tinggi. Dan yang terakhir, untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat dan dihormati, perlu mempunyai idea yang kreatif dan berinovasi. Baiklah, kita pergi pula kepada tugas dan tanggungjawab skuad rakan surau. Bidang tugas ketua dan penolong ketua SRS. Yang pertama, memastikan semua pengawas SRS melaksanakan tugasan mengikut bidang tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggungjawab. Yang kedua, membantu guru memastikan perjalanan program dapat berjalan dengan lancar dan teratur mengikut perancangan. Yang ketiga, memastikan semua pengawas SRS agar sentiasa berpenampilan kemas dan menarik, berkelakuan terbaik serta boleh diteladani oleh murid lain. Yang keempat, memastikan semua doa-doa asas di dalam solat dan majlis-majlis rasmi dihafal dengan baik dan fasih.
Yang kelima, sentiasa bersedia membantu guru bila masa yang diperlukan. Ini adalah skop bidang tugas ketua dan penolong ketua SRS. Ini pula adalah tugas dan tanggungjawab sekuad rakan surau lelaki. Yang pertama, menjadi imam dan bilal bagi solat zuhur berjemaah, solat hajat dan solat duha. Memimpin bacaan doa dalam majlis perhimpunan rasmi sekolah dan program-program Hari Kebesaran Islam seperti sambutan Maulidur Rasul dan sebagainya. Yang ketiga, memastikan kebersihan dan kekemasan di dalam surau dan bilik wuduk lelaki sentiasa dalam keadaan bersih dan kemas. Yang keempat, memastikan adab dan sahsiah serta penampilan dapat diikuti serta diteladani oleh murid-murid lain. Yang kelima, mengawal disiplin serta adab murid sewaktu di bilik wuduk, di dalam musalla, sebelum dan selepas solat, serta dalam setiap program atau aktiviti yang melibatkan Bina Insan dan Panitia Agama Islam. Ini pula adalah tugas dan tanggungjawab skuad rakan surau perempuan. Yang pertama, mengedar dan mengutip buku surah Yasin dan maksurat serta rehal semasa perhimpunan hari Jumaat. Yang kedua, melipat dan menyusun tika di tapak perhimpunan pada hari Jumaat serta di dalam dewan sekiranya ada majlis-majlis rasmi seperti Hari Kecemerlangan dan Majlis Khatam Al-Quran. Yang ketiga, memastikan kebersihan dan kekemasan di dalam surau dan bilik wuduk perempuan sentiasa dalam keadaan bersih dan kemas. Yang keempat, memastikan adab dan sahsiah serta penampilan dapat diikuti serta diteladani oleh murid-murid lain. Dan yang kelima, mengawal disiplin serta adab murid sewaktu di bilik wuduk, di dalam musalla, sebelum dan selepas solat, serta dalam setiap program atau aktiviti yang melibatkan Bina Insan dan Panitia Agama Islam khususnya. Etika berpakaian pengawas SRS lelaki. Yang pertama, perlu memakai kemeja berwarna kuning cair, berseluar berwarna coklat gelap, memakai vest berwarna coklat gelap, memakai tali leher berwarna coklat gelap, bersongkok hitam, berkasut dan berstokin hitam, serta memakai tanda nama dan juga lencana sekolah. Etika berpakaian bagi pengawas SRS perempuan pula ialah memakai baju kurung berwarna kuning cair, memakai tudung berwarna kuning cair, memakai kain berwarna coklat gelap, berkasut dan berstokin hitam, memakai skaf berwarna hitam ataupun putih, serta memakai tanda nama dan lencana sekolah. Syarat-syarat untuk menjadi pengawas skuad rakan surau. Yang pertama, mestilah cemerlang dalam pendidikan Islam dan bahasa Arab. Yang kedua, mesti mahir serta menguasai bacaan Al-Quran dan bacaan di dalam solat. Yang ketiga, mempunyai sahsiah dan akhlak yang terpuji. Yang keempat, mempunyai sifat-sifat kepimpinan. Yang kelima, tidak melanggar peraturan sekolah.
Yang keenam, bertanggungjawab dan mempunyai komitmen yang tinggi. Yang ketujuh, mempunyai hubungan baik dengan semua guru. Dan yang kelapan, disenangi oleh rakan-rakan. Siapakah yang terlibat di dalam mengurus SRS ataupun skuad rakan surau ini? Pengurusan skuad rakan surau diketuai oleh Ketua Panitia Pendidikan Islam, iaitu Ustazah Nazhatul Shima binti Muhammad Yedun. Setiausaha Bina Insan, iaitu Ustaz Muhammad Arif bin Ahmad Saleh. Penyelaras unit SRS, iaitu Ustazah Sharifah Maslina binti Said Abdul Ghaffar. Dan ahli jawatankuasanya terdiri daripada semua guru pendidikan Islam dan bahasa Arab. Baiklah, dengan berakhirnya pembentangan slide yang terakhir itu tadi, maka berakhirlah sudah kursus orientasi Badan Kembinaan Sekolah bagi pengawas skuad rakan surau bagi tahun 2021. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada kali ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Selamat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan berdedikasi. Kecemerlangan budaya kita. Kita bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذا الجلال والإكرام